Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan tengok tajuk baru. Kita akan masuk tajuk baru, iaitu bab 7, pelan dan dongakan. Okey, hari Khamis. Okey, untuk permulaan ni agak panjang sikit lah sebab cikgu perlu terangkan dulu apa maksud pelan dan dongakan dan juga istilah yang kita gunakan. Okey, 2 September 2021. Okey, so apa yang awak pelajari? Awak akan pelajari dalam tajuk ini adalah yang pertama unjuran ortogon dan yang kedua adalah pelan dan dongakan. Okey, sebelum kita pergi kepada pelan dan dongakan, kita kena tahu dululah apa dia unjuran ortogon. Okey, kenapa awak kena belajar bab ni? Okey, kita tengok dekat sini dia cakap, lukisan pelan dan dongakan suatu objek membolehkan bentuk sebenar objek dapat dilihat dalam bentuk dua dimensi daripada pelbagai arah pandangan. Okey, kalau satu objek tersebut dia sangat besar, contohnya macam satu bangunan yang besar dan tinggi Okey, dia luas, dia tinggi. Jadi awak tak tahu bentuk sebenar. Okey, kita dengan pandangan mata kasar kita tak tahu bentuk sebenar. Jadi sebab itulah kena kita belajar tajuk ini supaya kita boleh tahulah macam mana bentuk sebenar sesuatu objek, dan kalau lagi terperinci kita boleh tahulah apa yang ada di dalam objek tersebut. Okey, apa yang ada. Okey, tiang ada berapa dalam bangunan tersebut. Okey, berapa banyak tiang tu dibina melentang ke, tegak ke, sengit ke, 45 darjah ke, 60 darjah ke, macam tu Okey, so objek tersebut bukan sahaja kita boleh tengok dalam bentuk 3D, kita boleh juga tengok dalam bentuk 2D lah. Okey, 3D ni yang dengan mata kita ni 3D, tapi disebabkan oleh bentuk tu terlalu besar. Okey, jadi kita tukarkan daripada 3D jadi 2D supaya mudah untuk tengok. Okey, so bila daripada bentuk 2D ni kita ada arah pandangan dia lah. Okey, arah pandangan dia. Okey, sama ada pandang daripada sisi, okey, ataupun pandang daripada hadapan, ataupun pandang daripada atas. Kalau sisi maksudnya pandang daripada tepi dia lah. Biasanya kita sebut sisi ni tepi lah. Okey, daripada tepi macam mana? Macam contohlah satu kereta kan, sebiji kereta. Okey, daripada tepi macam ni. Okey, daripada hadapan, bila awak berdiri dekat hadapan kereta tu depan kereta, berdiri depan kereta, daripada depan kereta macam ni. Daripada depan kereta awak boleh nampak seat pemandu. Okey, boleh nampak side mirror dia, boleh nampak berapa boleh nampak ketinggian dia berapa. Okey, so dan satu lagi adalah daripada pandangan atas. Okey, pandangan atas ni juga kita boleh sebut dia sebagai pandangan pelan pelan, sebab kita tengok daripada atas. Okey, so katakanlah cikgu ada sebiji bola. Okey, bola ni. Okey, kalau cikgu tengok daripada atas, daripada sinilah. Okey, kalau cikgu tengok daripada sisi, daripada sinilah. Okey, daripada tepi. Kalau cikgu tengok daripada hadapan, kononnya mata cikgu kat sini, cikgu tengok macam ni lah. Cikgu berdiri. Okey, so berdiri cikgu, badan cikgu, so mata cikgu tu, so cikgu tengok daripada hadapan. Macam tu, sebiji bola kita akan nampak sama. Okey, kalau macam bentuk bulatan, bentuk sfera bola, contohnya sebiji bola sfera, kita akan nampak keratan rentas dia. Kalau dalam bentuk 2D adalah bulat lah. Okey, sebuah bulatan. Okey,
Tapi dia berbeza-beza jugalah. Kita tengok bentuk dia macam mana. Nanti bila dah tengok bentuk dia, awak boleh bezakan kalau bentuk macam ni macam mana. Okey, bentuk silinder bila awak tengok daripada satu arah, dia akan jadi segi empat tepat. Macam mana tu? Macam mana kita boleh dapat segi empat tepat? Okey, bentuk silinder kalau tengok daripada atas, awak akan nampak bulatan. Macam mana pula? Kan? Okey. So adalah bentuk-bentuk dia yang sedikit berbeza yang awak kena ingat lah. Okey, tapi cikgu akan bimbing awak macam mana nak tengok, macam mana nak perhatikan, macam mana nak menganggarkan bentuk yang awak akan dapat. Seterusnya awak boleh lukis lah. Okey, kita tengok. Okey, poin yang kedua kenapa kena belajar bab ini adalah pelan dan donghakan digunakan dalam bidang kejuruteraan, pembinaan perindustrian, rekaan grafik, arkitektur, perkomputeran dan sebagainya. Kalau sekarang ni dalam bidang sains matematik pun sangat banyak kita gunakan pelan dan donghakan ni lah. Pelan adalah daripada pandangan atas. Okey, mata awak daripada atas tengok ke bawah ni mata. Okey, awak tengok ke bawah. Okey, awak akan nampak apa? Kalau macam sebiji silinder tadi kan, cikgu cerita kalau silinder tu mana tadi? Okey, silinder kalau tengok daripada atas awak hanya akan nampak bulat. Okey, dia seakan-akan awak mampatkan lah dia. Okey, mampatkan dia ke bawah, tekan ke bawah kalau tengok daripada atas. Kalau tengok daripada sisi pula, awak mampatkan dia ke dinding. Awak tekan dia ke dinding, rapatkan dia ke dinding, penyekkan dia. Mampatkan tu macam penyekkan lah. Penyekkan ke dinding. Jadi awak akan nampak apa? Macam itulah. Okey, selain selain daripada tu sebenarnya banyak bidang yang kita boleh gunakan untuk macam contoh kejuruteraan paling banyak lah. Okey, kejuruteraan paling banyak contohnya adalah kejuruteraan mechanical, kejuruteraan pembuatan, kejuruteraan enjin, kejuruteraan pembuatan, dia panggil apa cikgu pun dah tak ingat dah. Okey, macam contohnya lah tak semestinya jurutera yang buat benda-benda ni. Okey, pekerja yang di bawahnya pun technician apa semua tu pun perlu. Okey, contohnya seorang yang bekerja di kilang yang membuat kereta ataupun yang memasang body kereta, memasang kereta lah, kita assemble kereta daripada bahan-bahan dia, peralatan dia, enjin apa semua, relay, satu-satu, pintu, tingkap apa semua kita pasang dan kita cantumkan dia jadi sebentuk kereta. Contohnya macam dekat negara kita ni, kita ada kilang Pro 2 yang Malaysia punya, kilang Proton Malaysia punya, dan kita ada kilang Honda. Honda pun sama jugalah. Kita pasang di sini. Kereta Honda kita pasang, kilang dia ada di Perak. Ada banyak tempat sebenarnya, beberapa negeri lah ada. Kita tengok lah, ada yang dekat sini dia pasang khusus untuk cermin sahaja. Dekat negeri ni dia pasang untuk enjin sahaja. Macam tu lah. So siapa yang berminat untuk ke arah ini boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu share lah yang ini. Untuk tajuk ini biasanya lah orang-orang yang berimajinasi tinggi. Dia mudah lah, bukannya yang tak berimajinasi ni dia tak boleh langsung mengagak bentuk tersebut, apa yang dia boleh dapat bentuk tersebut. Tapi biasanya lah orang yang berimajinasi tinggi ni, yang berimajinasi ni contohnya macam orang yang dia suka meramalkan sesuatu, dia suka menggambarkan sesuatu. So itu dikatakan sebagai berimajinasi tinggi lah. Kalau dia nak lukis sesuatu, dia bayangkan dulu apa lukisan apa. Kalau dia nak buat kereta tu, dia nak lukis sebiji kereta, so dia bayangkan kereta dia macam ni. Biasanya lah lelaki. Orang yang berimajinasi tinggi ni biasanya seorang lelaki. Sebab lelaki ni dia memang
memang suka berimajinasi. Macam tu lah. Okey, tapi biasanya lah yang cepat dapat biasanya pelajar perempuan. Okey, sebab pelajar perempuan ni, orang perempuan ni dia selagi dia tak dapat suatu benda tu, dia akan cuba sedaya upaya untuk selesaikan masalah tu lah. Okey, kalau ada masalah dia akan cuba selesaikan masalah tu, tapi bergantung jugalah. Okey, biasanya macam tu. Dua-dua pun, lelaki ataupun perempuan, dua-dua pun mempunyai kelebihan yang tersendiri. Okey, yang penting boleh buat, tak susah. Tajuk ini adalah tajuk yang tak susah. Okey, tajuk yang mudah sahaja, insya-Allah. Okey. So kita tengok kat sini, setiap bangunan di Putrajaya mempunyai keunikan tersendiri. Bangunan Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya dikenali sebagai bangunan berlian. Okey, merupakan sebuah bangunan dengan reka bentuk yang unik dan sangat menarik. Bangunan berlian telah menerima anugerah Asian Energy Award kerana struktur dan reka bentuk yang menggunakan cahaya matahari secara maksimum. Okey, so dia inilah contoh ni kat sebelah ni. Okey, itulah bangunan berlian. Okey, dia banyak gunakan tingkap kaca yang dia utilize cahaya matahari. Jadi dia boleh tanam pokok dekat dalam bangunan dan pokok tersebut hidup subur. Okay, itulah maksud dia. Okay, dia dapat Asian Energy Award menggunakan cahaya matahari secara maksimum. Dan dia activate solar panel jugalah untuk kegunaan tambahan kepada tenaga elektrik. Okey, mungkin dia gunakan untuk lampu waktu malam. Okey, waktu malam bangunan-bangunan ni yang dekat Putrajaya ni semua dia ada lampu-lampu yang akan menyala lah. Okey, dia tak tutup semua sebab bahaya sebab bangunan ni adalah bangunan bangunan kerajaan kan. Jadi banyak simpan rahsia kerajaan. So ada tempat-tempat yang dia perlu nyalakan lampu setiap masa, perlukan pengawasan setiap masa. Okey, kita tengok indeks bangunan hijau Malaysia. Okey, dan juga program Green Mark Singapura juga telah memberi pengiktirafan tahap platinum atas reka bentuk yang membolehkan pengumpulan dan penggunaan air hujan dengan kadar yang tinggi. Okey, so selain daripada dia utilize cahaya matahari, okey, dia juga utilize air hujan. Okey, fully utilize air hujan. So air hujan yang terkumpul tu digunakanlah untuk sama ada disiram pokok ke, okey, ataupun untuk buat cuci, okey, cuci lantai ke apa ke, macam tu lah. Okey, untuk cuci lah, untuk bahan, bukanlah untuk mandi ke, untuk kita berwuduk ke apa ke, tak. Okey, dia guna untuk macam kegunaan harian lah yang tak banyak perlukan air. Contoh dia macam siram pokok lah. Okey, jadi dia boleh selain daripada menjimatkan, okey, dia juga kita praktis persekitaran yang green lah. Maksudnya kita gunakan balik sumber yang ada kan, free pula tu. Okey, seterusnya dia cakap kat sini, keunikan dan kekreatifan seni bina bangunan berlian ini terselah apabila dilihat dari pelbagai arah pandangan. Okey, pernahkah anda melawat bangunan berlian? Okey, cikgu tak pernah. Okey, tengok daripada tepi sahaja. Tapi kalau tengok, kalau macam bawa kereta lalu dekat bawah tu, kita perasan sebenarnya bentuk bangunan tersebut. Kalau tengok daripada jauh, ya, memang akan perasan lah. Okey, dia banyak lah, dia punya bucu-bucu dia apa semua tu. Okey, ini bahagian sisi yang lain pula lah. Okey, dia kata kat sini, Mimar Sinan merupakan antara arkitek agung yang paling berpengaruh. Okey, nama sebenar beliau ialah Sinan Abdul Manan bin Dogan Yusuf. Okey, dilahirkan pada 1498 dan beliau telah meninggal pada tahun 1588. Okey, beliau berasal dari Anatolia di
Agnes Kayseri yang berlatar belakangkan dari keluarga Turki Kristian. Dia orang Kristian. Nama lebih kurang macam Melayu, tapi dia keturunan Turki, tapi dia beragama Kristian. Pada 1539 Sultan telah menganugerahkan pangkat Ketua Arkitek Uthmaniyah kepada Sinan. Sejak itu beliau digelar sebagai Mimar Sinan, yang bermaksud arkitek Sinan. Mimar tu adalah arkitek. Nama dia Sinan sebenarnya. Sinan bin Abdul Manan. Selepas Hagia Sophia, beliau telah membina Hagia Sophia. Hagia tu kita sebut dia sebagai Hagia Sophia. Sebutan kita lah, ejaan Hagia, tapi sebutan dia adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia dijadikan sebagai masjid. Para arkitek Uthmaniyah sering menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai kayu ukur bagi mereka bentuk masjid-masjid yang lain. Disebabkan itulah kita lihat kebanyakan masjid di Turki mempunyai reka bentuk yang hampir sama. Nanti boleh awak boleh Google yang ada data lebih, ada ekstra, kalau ada wifi ke apa ke, ingat untuk Google Masjid Hagia Sophia. Dia dulu adalah sebuah gereja. Tapi telah diubah suai menjadi, dia sebenarnya ada fasa-fasa dia lah. Dia jadi gereja, dia ada jadi masjid, dia separuh gereja separuh masjid, sampailah sekarang. Nanti awak boleh baca lah. Dan Hagia Sophia ni dia sebenarnya pada tahun, cikgu tak ingat lah, 2 tahun lepas, 2 tahun lepas, jejak Rasul pernah pergi. Biasanya selalunya jejak Rasul akan pergi beberapa tahun, selang-selang berapa tahun dia orang akan pergilah, sebab Masjid Hagia Sophia ni memang sangat terkenal lah. Ataupun awak boleh scan QR ni, tengok apa yang keluar dekat situ. So perkataan-perkataan ataupun kosakata yang awak akan belajar. Asalan, bentuk geometri, dongakan, garis padu, garis sempang. Garis padu ni cikgu selalu sebut garisan solid. Garisan solid. Hari tu kita ada lukis-lukis juga kan. Garis sempang adalah garisan putus. Cikgu selalu sebut garisan putus. Kemudian ortogon. Ataupun ortogon. Unjuran ortogon. Itu perkataan dia. Kemudian ada pelan, ada skala, ada sukuan dan juga unjuran. Sukuan ni adalah dia macam graf lah. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Macam tu dia melawan arah jam. Lawan arah jam. So kita tengok yang pertama, iaitu unjuran ortogon. Ataupun unjuran ortogon. Soalan dia adalah, apakah satah dan normal kepada satah? Apakah satah dan normal kepada satah? Awak tengok dekat sini. Kita pusing sikit, bagi besar sikit. Apakah satah dan normal kepada satah? Anda telah pelajari objek dalam 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Ni dah belajar waktu tingkatan 1 dan tingkatan 2. Setiap objek tersebut terdiri daripada permukaan rata atau permukaan melengkung, ataupun kedua-duanya. Ada permukaan yang rata dan ada permukaan yang melengkung. Yang cikgu highlightkan ini adalah permukaan rata, dan yang tak highlight tu adalah yang tak highlight tu adalah permukaan melengkung. Untuk silinder dia ada 2 permukaan rata dan 1 permukaan melengkung.
Okey, untuk cone pula, satu permukaan rata dan satu permukaan melengkung. Dan untuk sfera, jangan salah, ini adalah sfera, bukan bulatan. Kalau sebut bulatan, salah. Sebab apa? Bulatan dia 2D sahaja. Tapi kalau ada garisan putus-putus kat situ, dia macam bola lah. Macam awak tengok sebiji bola, itu adalah sfera. Okey. So, dia kata kat sini, rajah di sebelah menunjukkan satu sukuan silinder tegak dengan tapak mengufuk. Tapak mengufuk inilah, tapak mengufuk dan tapak mencancang dia naik ke atas. Okey, tapak mengufuk PQRS dan tapak mencancang PSTU. Okey, PSTU. Dan PQS ialah santah mencancang dan okey, PQRS satah mencancang. Okey, PQRS juga walaupun dia mengufuk, dia juga boleh jadi satah mencancang. Disebabkan oleh kalau kita terbalikkan dia, kita pusingkan dia. Okey, dia juga boleh jadi satah mencancang. Dan ada satu permukaan melengkung. Okey, satu permukaan melengkung iaitu QRTU. Okey, QRTU. Awak nampak kan permukaan dia melengkung. Okey, ni melengkung ni. Macam tu. Okey. Okey. First kali kita nak tengok apa dia satah. Satah ialah permukaan rata suatu objek. So, awak boleh tengok lah. Awak boleh nampak. Permukaan rata. Okey, cikgu tandakan right ni adalah permukaan rata. Itu adalah permukaan rata. Dan permukaan melengkung adalah yang cikgu highlightkan dia punya bingkai. Itu adalah permukaan melengkung. Okey, terdapat 3 jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan juga satah condong. Kita ada satah condong juga. Okey, satah condong adalah contoh dia dekat bawah ni. Ni satah condong. Okey, dia ada condong ke kiri dan juga condong ke kanan yang macam kemah tu lah. Okey, dinding kemah tu. Okey, rajah di sebelah menunjukkan satu prisma tegak. Okey, itu adalah bentuk prisma. Dia punya nama sains dia adalah prisma lah bentuk tu. Okey, dengan ABCD ialah satah mengufuk. So, ABCD yang dekat bawah ni ni. Dekat bawah tu. Dan ADEF, okey, BCEF dan ADEF, ni kat tepi ni. Yang kat tepi ni, 1, 2. Kat depan dengan kat sebelah kiri dan juga sebelah kanan, itu adalah satah condong. Okey, garis FM. Okey, nampak tak garis ni? Okey, ini garis FM. Dan garis EN. Ni, cikgu lukis balik. Okey, garis FM dan garis EN berserenjang dengan garis AB dan CD. Okey, apabila dia berserenjang, dia ada tanda macam tu. Tanda 90 darjah. Okey, bila tanda 90 darjah, itu awak kena tahu dia adalah berserenjang. Okey, dia punya keywords dia berserenjang. Okey, dengan garis AB dan CD masing-masing. Okey, garis FM dan EN juga dikenali sebagai normal. Okey, normal kepada satah ABCD. Satah ABCD, okey, cikgu highlightkan satah ABCD. Tu kat bawah tu satah ABCD. Jadi garisan FM, okey, kalau cikgu lukis balik, okey, dia menjadi macam ni. Allahu Akbar. Sekejap ni.
Okay, inilah dianya. Okay, kalau cikgu lukis balik. Ni dia. Inilah dua garisan tu. Okey, dia bersudut tegak dengan satah yang di bawah. Okey, itu tak ada dia punya dinding condong tu. Tak ada puncak kemah pun tak ada. Dia ada dua tiang sahaja. Okey. Okey. So, kita tengok pula pengertian normal. Okay, normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak. Okay, cikgu highlightkan bersudut tegak ni. Okay, dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okay, normal kepada satah. Okay, inilah satah dia. Okay, satah yang dinyatakan itu. Okay. Garisan itu dia seakan-akan keluar daripada satah. Dia tegak naik ke atas daripada satah. Satah kat bawah, dia tegak naik ke atas. Okey, kalau satah ke tepi dekat bersandar, okey, berdiri tegak satah tu, so garisan tu keluar, dia macam keluar daripada satah tu sama ada dia keluar ke kiri ataupun dia keluar ke kanan. Okey. So, kita nak tengok latihan yang pertama. Okey, buka muka surat 111. Okey, kita tengok ini Okey, kita tulis. Sekejap, mana edit. Ini hari ini adalah Khamis. Okey. 2 September 2021. Okey, tadi dah belajar normal kepada satah kan. Okey, lepas tu dia suruh tengok, dia bagi contoh. Okey, dia bagi contoh. Raja di sebelah menunjukkan kubus. Okey, tengok balik sini lah. Okey, raja sebelah menunjukkan kubus. Okey, nyatakan normal kepada satah. Okey, dia bagilah satah berikut. Okey, normal kepada satah maksudnya awak kena bagi tahu apakah garisan tersebut. Okey, apakah garisan tersebut. Okey. Okey, raja sebelah. Okey, kita tengok PQRS. Okey, susunan huruf. Okey, dia kata kat sini susunan huruf untuk menyatakan normal adalah penting. Okey, TS bermaksud garisan TS, iaitu berserenjang dengan satah PQRS. Okey, satah PQRS pada titik S. Macam tu Okey, so kena tahulah. Okey, kalau ST dia jadi lain pula. Okey, walaupun dia adalah garisan yang sama. Okey, so itulah maksud dia cakap dekat sini. Okey, susunan huruf tu. ST dengan TS adalah dua garisan yang sama. Okey, garisan yang sama. Dia satu je garisan dia, tapi dari mana dia keluar? Satah yang mana dia keluar? Di manakah titik pertemuan? Contoh kalau dekat sini. Okey, ni titik dia. Okey, titik dia katakanlah sini M, sini N. Sini titik N. So kena sebut F, M dan EN. Okey, FM adalah normal kepada satah. Okey, A, B, C, D. Macam tu. Dia tak boleh jadi MF. MF dia terbalik. Okey, terbalik. Jadi tak boleh. Dia jadi salah. Okey, sama jugalah dengan garisan EN. Okey, so yang ni pun untuk contoh yang ni sama juga. Okey, garisan TS. Okey, apabila garisan TS, so dia adalah normal kepada satah PQRS. Okey, di sini 90
darjah. Sebab tu kita sebut TS. Kalau ST, okey, kalau kita sebut ST, okey, ST dia akan jadi satah yang atas ni. Satah dia lain. Okey, normal kepada satah. Okey, PQRS. Kalau ST, normal kepada satah UTWV. Macam tu. Okey. Boleh Okey, so boleh faham macam mana dia keadaan satah tersebut. Okey, so kita tak nak tengok contoh yang ni, kita terus kepada latihan. Okey, untuk latihan ni kita buat sama-sama lah. Okey, yang ni dia dah terangkan dah. Satah ialah permukaan rata suatu objek. Okey, satah mengufuk, satah mencancang, satah condong. Okey, kemudian normal kepada suatu satah garisan yang berserenjang. Okey. Okey, kita tengok contoh dia. Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat TUVW. Okey, nyatakan normal kepada satah berikut. Okey, so sekarang kita nak tengok satah PQRS. Okey, PQRS. Okey, satah PQRS adalah macam ni. Okey, sini Okey, PQRS. Okey, so normal dia kita ada TS dan WP. Okey, so TS dan WP. Okey, kena baca daripada T kepada S. Okey, ataupun awak boleh terbalikkan buku awak tu supaya awak boleh nampak. Okey, macam mana garis tersebut dia keluar daripada satah. Okey. Okey, garisan RU dan QV, okey, RU dan QV adalah bukan normal sebab dia adalah garis condong. Okey, garisan yang condong. Dia bukan 90 darjah. Dia bukan 90 darjah. Jadi, dia bukanlah normal. Okey, kalau normal dia mesti 90 darjah. Mesti 90 darjah. Okey, so kita tengok pula untuk satah QRUV. Okey, QRUV. So, QRUV. Okey, cikgu nak tukar color. Okay, mari kita tukar color kepada kuning Okay, QRUV. Okay, di sini Okay, so normal kepada satah. Okey, normal kepada satah kita ada 4 lah. Walaupun satah itu adalah satah yang condong. Okey, satah tu satah condong, tetapi jika diletakkan ke bawah, okey, kita terbalikkan. Okey, satah tu letakkan di atas lantai. Okey, so awak akan nampak 4 garisan ini adalah normal kepada satah. Okey, 4 garisan ini adalah normal kepada satah. Okey, so PQ yang pertama
Okey, SR yang kedua, TU yang ketiga dan WV yang keempat. Okey. So QRUV, okey, satah dia yang berwarna kuning. Okey, dan kita tengok yang ketiga. Okey, kita ambil warna biru. Okey, yang ketiga satah PSUV. Okey, mana dia? PSUV. Okey, cikgu akan warnakan dia dengan biru. Okey, cikgu warnakan dengan biru. Okey, so untuk satah ni, yang manakah garisan yang keluar daripada satah ini? Okey, yang keluar daripada satah ini. Okey, kita ada. Okey, satah ini dia condong kalau tengok lebih kurang 45 darjah lah. Okey, so dia condong 45 darjah. Jadi normal dia pun awak akan nampak condong. Okey, so normal dia adalah daripada T ke R. Okey, dia akan bersilang dekat situ lah. So dia akan dapat 90 darjah. Awak kena cari yang 90 darjah. Dan satu lagi adalah WQ. Okey, TR. Okey, TR dan WQ. Macam tu. Okey, W dekat belakang tu dia macam terlindung sikit daripada garisan tu. Sekejap, cikgu cuba padam dia. Kita kena lukis balik. Okey, so macam itulah. Okey, kita akan dapat dia sama jugalah konsep dia. Kalau awak satah tu awak letakkan di atas lantai. Okey, awak akan nampak garisan tersebut, garisan T, R dan WQ, dia akan mencancang naik ke atas. Okey, dia akan garisan tegak keluar ke atas. Okey, so itu untuk normal kepada satah. Okey, ada kegunaan sebenarnya normal kepada satah ni. Nanti kita akan tengok. Okey, so pergi balik kepada buku teks. Okey, ni. Okey, kita nak tengok pula. Dia cakap apa kat sini? Soalan dia yang kedua. Tadi soalan yang pertama, apa dia? Normal kan? Apakah satah dan normal kepada satah? Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, apakah unjuran ortogon? Okey, apakah unjuran ortogon? Okey, so dekat sini kalau awak tengok rajah 1. Okey, tengok dulu rajah 1. Okey, kita ada objek. Okey, kita ada garisan PQ itu sebagai objek. Okey, kemudian garisan PQ itu disambungkan kepada satah dengan melukis garisan PR. Okey, jadi PR itu adalah garisan normal kepada satah sebab kita akan lukis dia keluar daripada satah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan garisan normal kita tak lukis. Kita akan nampak dia punya bayangan sahaja. Kita berimajinasi, kita akan ramal, kita akan mengagak normal tersebut. Okey, kita bayangkan ada normal dekat situ. Okey, dan juga bayang-bayang bagi objek PQ adalah unjuran ortogon. Okey, dia adalah unjuran ortogon. So garisan yang condong tapi dia rapat pada satah. Okey, ni satah. Ni adalah satah A, B, C, D.
Okey, so bayang-bayang yang jatuh dia akan jadi unjuran ortogon. Okey, kalau awak suluh torchlight. Okey, awak suluh torchlight. Okey. So suluh pada garisan tersebut ataupun kayu tersebut, dia akan jatuh satu bayang-bayang pada tanah ataupun pada simen. Macam itulah. Okey, bayang. Kalau cikgu suka sebut bayang-bayang lah. Okey, kadang-kadang cikgu akan sebut unjuran ortogon. Okey, kita tengok pula rajah 2. Okey, rajah 2 sama juga, tapi garisan PQ ataupun objek PQ dia seakan-akan terapung. Okey, jangan risau. Objek yang terapung juga dia ada unjuran ortogon sebab dia ada normal kepada satah. Okey, dia ada normal kepada satah. Tapi untuk kes ini dia ada 2 normal kepada satah. Okey, dia boleh jadi lebih pun boleh, tak ada masalah. Okey, ada banyak normal pun tak apa. Okey, okey, so dia juga akan membentuk satu unjuran ortogon. Okey, so apa dia unjuran ortogon ini? Okey, unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, unjuran garis dari objek. Unjuran garis dari objek ini adalah normal lah. Inilah yang normal tu. Okey, dia gunakan istilah untuk lebih sebagai lebih proper lah, lebih apa orang kata, dia macam skema sikit lah. Okey, sebab dia nak terangkan dalam buku tapi bahasa kita adalah itulah macam itulah. Normal tu adalah kita bayangkan normal, garisan normal tersebut, dan juga unjuran ortogon itu adalah bayang-bayang. Okey, bayang-bayang bagi objek. Ada objek, ada imej. Okey, imej ataupun bayang-bayang. Okey, kita nak tengok pula. Okey, kita ada ini adalah contoh-contoh. Okey, dia bagi contoh lah. Okey, kalau satah mencancang, okey, kita ada objek. Jadi imej dia adalah A, B, C, D yang jatuh pada satah. Okey, ini adalah imej ni satah, ini imej lah. Okey, sama juga. Okey, objek. Okey, sini objek. Dan di situ adalah imej. Okey, kalau satah mencancang dan juga satah mengufuk. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, satah mengufuk. Okey, katakanlah bentuk kita, kalau tadi bentuk kita adalah 2D. Okey. Ni bentuk 2D. Okey, 2 dimensi sahaja. Okey, sekarang ni kita ada bentuk 3D. Tengok bentuk 3D. Okey, sebuah kuboid. Okey, 3D tetapi bayang-bayang dia ataupun unjuran ortogon dia, kita ada normal, okey, kita ada unjuran ortogon dia tetap dalam bentuk 2D. Okey, unjuran ortogon tetap juga dalam bentuk 2D. Okey. So kalau satah mengufuk macam itulah dia akan jatuh. Okey, ataupun contohnya macam awak tekan daripada atas, awak tekan dia ke bawah, penyekkan dia, awak akan dapat satu keping sahaja. Itulah dia unjuran ortogon. Ataupun seperti awak chop. Okey, tapi kalau chop tu cikgu hanya bagi contoh je lah, tapi dia tak tepat. Okey, yang paling tepat adalah awak penyekkan. Awak penyekkan objek tersebut, macam contohnya macam tin minuman tu kan, ataupun botol minuman, awak tekan dia, penyek sampai ke bawah. Okey. Kalau zaman dulu cikgu ketuk. Okey, mula-mula pijak, kemudian ketuk tin tu sampailah dia jadi lepe, selepe-lepenya. So itulah
paling tepat sekali, iaitu kita nak gambarkan unjuran ortogon. Okey, yang ni pula satah mencancang. Okey, sama jugalah kalau kita ada sebuah bentuk, okey, prisma. Kita panggil bentuk-bentuk macam ni adalah prisma lah. Okey, kalau ada yang macam ni kuboid, kubus, tapi yang lain tu kita bentuk dia prisma. Okey, macam ni pun sama juga, kita akan dapat satu bentuk macam L. Okey, kalau kita rapatkan ke dinding. Okey, kita tekan dia ke dinding sehinggalah dia penyek ke dinding. So kita akan dapat bentuk macam tu. Okey, sebenarnya garisan normal ni dia sangat penting sebenarnya, garisan normal ni, supaya dia adalah guide kepada lukisan ataupun image yang akan dapat tu. Okey. Okey, so dia tunjuklah satah mengufuk, satah mencancang. Okay, kita tengok yang ni. Okay, ni adalah contoh sama macam kita nak tengok terus dekat buku kerja lah. Okay, dia terus kepada latihan. Okay, so kita tengok buku kerja, sambung yang tadi, muka surat 111. Okey, unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, ni adalah normal. Okey. So kita tengok dekat sini, okey, dia suruh tentukanlah sama ada betul ataupun salah, ya ataupun bukan. Okey, bagi setiap ajaran berikut, nyatakan sama ada unjuran yang diberi adalah unjuran ortogon ataupun bukan. Okey, ya atau bukanlah, ataupun ya atau tidak. Okey, jawab ya atau tidak. Okey, so kalau yang ni, ini adakah garisan yang yang berwarna kelabu itu adalah unjuran ortogon? Okey, adakah dia adalah unjuran ortogon? Okey, seperti mana cikgu bagi contoh tadi, awak boleh gunakan torchlight ataupun boleh bayangkan awak suluh torchlight dekat atas ni. Okey, torchlight kat atas ni. Okey, dia bernyala kan? Okey, so awak akan nampak lah. Okey, bayang-bayang dia. Okey, cikgu bagi satu tips. Okey, jika awak ada bentuk yang macam ni, dia ada bentuk yang kecil mula-mula. Okey, kemudian makin lama makin besar, makin lama makin besar. Okey, awak ambil bahagian yang paling besar. Okey, bahagian yang paling besar adalah bahagian yang ni lah. Betul tak? Okey, itu paling besar. Okey, jadi yang paling besar itu akan jadi di sinilah jatuhnya normal. Okey. So bahagian yang paling besar itulah yang akan jadi dia punya bayang-bayang dia. Okey, bayang-bayang dia. Mana cikgu punya pen? Hilang dah. Okey, tak apalah. Okey, kita tengok pula. Okey, so yang ini betul tak? Okey, iyalah, betul. Okey, ya. Ya, dia adalah unjuran ortogon. Okey. So untuk soalan B, okey, kita tengok ni. Soalan B. Okey, kita apply yang sama. Okey, soalan B, permukaan dia adalah melengkung. Okey, dia seakan-akan bentuk dia adalah bentuk macam gelas lah ataupun cawan dekat rumah awak tu. Okey, jadi tips dia macam mana adalah awak ambil diameter dia. Ni, paling panjang diameter dia. Okey, ambil bentuk tu. Tu. Okey, jadi yang paling panjang ni, inilah dia. Dia akan jatuh macam ni lah. Inilah dia paling panjang diameter dia, bulatan yang atas dan juga bulatan yang bawah. Kemudian sisi dia. Okey. So bayang-bayang awak tak akan nampak dia melengkung, kecuali kalau awak bentuk dia bulatan, awak tengok bulatan. Kalau permukaan melengkung, awak tak akan nampak. Okey, kalau macam ni tadi, awak tengok daripada atas. Okey, awak tengok daripada atas, jadi dia akan dapat bentuk bulatan lah. Tapi jika awak tengok daripada sisi, contohnya macam ni, sisi yang melengkung dia akan jadi tegak.
seakan-akan awak potong, awak belah dia. Macam awak belah buah durian tu kan, musim durian kan, baru habis musim durian, awak belah buah durian tu tengah-tengah. Okey, ataupun awak potong buah tembikai tu tengah-tengah. Okey, jadi dia akan dapatlah satu satah macam tu lah. Okey, so itulah dia tak akan nampak permukaan melengkung. Okey, kita tengok untuk C pula. Okey, jawapan dia adalah ya. Ya, dia adalah unjuran ortogon. Okey, kita tengok C pula. Okey, untuk C, okey, ni cikgu apply yang cikgu bagi juga. Okey, ini sekali lagi cikgu nak tunjuk, ini adalah normal lah. Okey, ada 4. 1, 2, 3, 4 garisan normal kepada satah. Okey, so untuk yang ni, okey, bila bayang-bayang dia dekat bawah, jadi maksudnya awak tengok dari atas lah. Okey, tengok dari atas. Ni contohnya torchlight, cikgu tak pandai lukis. Okey, contoh itu adalah torchlight. Okey, awak nyalakan torchlight, awak suluh daripada atas, awak akan dapat bayang-bayang dekat bawah ni. Okey, tu yang cikgu tanda warna biru tu. Tetapi, okey, kalau awak tengok, bayang-bayang tu tapak dia tu kecil. Sedangkan awak akan ada, kalau awak tengok daripada atas, ini adalah yang paling besar. Okey, ni yang paling besar. Okey, jadi betul ke? Okey, kalau dia yang paling besar, okey, kalau kita buatkan garisan normal, dia akan dapat macam tu. Okey, dia akan dapat macam tu. Dia akan dapat macam tu. Kalau kita sambungkan, macam tu lah gayanya. Jadi nampak gaya macam salah lah. Okey. So salah lah, sepatutnya bayang-bayang dia ataupun unjuran ortogon dia akan jadi lebih besar daripada yang dia bagi. Dia bagi itu hanyalah tapak kepada bentuk itu sahaja. Jadi jawapan dia tidak. Okey, tidak. Dia bukanlah unjuran ortogon. Okey, boleh Okey, so settle untuk yang ni. Okey, next kita akan tengok. Okey, tengok balik buku teks. Muka surat. Okey, kita tengok muka surat 174. Okey, yang ni 174. Dia kata dekat sini, bagaimanakah anda melukis unjuran ortogon? Ni cikgu pusing balik, okey, supaya awak nampak besar. Okey, bagaimana anda melukis unjuran ortogon? Okey, soalan yang ketiga. Okey, anda boleh melukis unjuran ortogon suatu objek pada satah mengufuk. Pada satah mengufuk atau satah mencancang dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Okey, yang pertama, langkah yang pertama, okey, kenal pasti satah dan arah objek perlu diunjurkan. Okey, kenal pasti satah dan arah objek perlu diunjurkan. So arah yang objek perlu diunjurkan tu adalah arah pandangan manalah. Kalau dia ada 3, okey, pelan, kemudian dia ada sisi dan dia ada hadapan. Okey, yang mana satu? Okey, kena tahu itu. Okey, kemudian yang kedua, lukis garis normal kepada semua bucu objek tersebut kepada satah. Okey, kena lukiskan garisan normal kepada satah. Okey, jangan risau, dia akan tunjuk dekat bawah ni. Okey, kemudian pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Okey, yang ni lebih mudah lah supaya awak tak perlu nak ukur teruk-teruk lah. Okey, ukur juga tapi tak adalah sampai detail sangat. Okey, ikut sahaja dia punya garisan normal tersebut. Okey, so okey, ni garisan tersebut lurus dan tegak, garisan normal lah.
Okey, jadi panjang sisi tu akan dapat yang sama. Nanti kita akan tengoklah dekat bawah ni Okey, yang ketiga pula, sambungkan titik-titik persilangan normal dengan satah untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Okey, bila kita dah ada garisan normal, barulah kita sambungkan titik Okey, sambungkan titik tersebut, lukiskan dia punya garisan dia. Okey, dan yang keempat, lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran sebenar. Okey, label semua bucu dan juga panjang sisi. Okey, jangan lupa untuk label bucu dan panjang sisi. Labelkan semua bucu dan panjang sisi. Okey. Okey, so kita tengok contoh dulu, dia bagi dekat sini. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD. Okey, boleh tengok dah dekat gambar tu tapak dia dekat bawah ni ABCD. Okey, yang terletak pada suatu satah mengufuk. Okey, permukaan ABKLF ABKLGF ABKLGF kat mana? ABKLGF. Okey, tepi ni. Ni yang tepi ni. Tu. Okey. Adalah keratan rentas seragam prisma tegak. Kalau kita potongkan dia, itulah keratan rentas dia. Okey. Sisi AF dan BK adalah tegak. AF, BK adalah tegak. So sisi ni lah, yang ni dan yang ni tegak. Dia tak ada sisi condong. Yang condong adalah ni, HI dan juga GD. Itu condong Boleh nampak lah daripada gambar. Okey, cikgu padam supaya tak serabut. Okey, tadi cikgu tanda hanya pada tapak sahaja. Okey, so lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut. Okey, dari satah. Okey, dia bagi terus. Okey, satah Z, satah Y dan satah X. Okey, Z adalah pelan, iaitu tengok dari atas. Okey, tengok dari atas. Okey, kemudian Y adalah pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan ataupun pandangan depan lah, daripada depan mata kita lah. Macam tu. Okey, dan X adalah pandangan sisi. Okey, sisi. Okey, untuk jawab soalan ni, awak kena pastikan huruf yang dia label adalah sama dengan apa yang, kalau dia label X tu untuk hadapan, jadi X tu akan jadi hadapan, Y akan jadi sisi. Okey, dia kena macam tu. Jadi kena relatekan awak punya simbol yang dia bagi, huruf yang dia bagi, dia labelkan tu dengan awak punya yang mana satu hadapan, yang mana satu sisi. Okey, tak susah, dia mudah sahaja. Okey, sekali tengok boleh dapat. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, arah pandangan yang pertama iaitu Z. Okey, Z adalah arah pandangan pelan. Okey, mata awak dekat atas ni. Okey, awak tengok ke bawah. Okey, awak tengok ke bawah. Okey, awak akan nampak. Okey, dia kata yang pertama tadi, kenal pasti satah. Okey, so ni satah dia lah. Satah mengufuk dia lantai. Okey, lantai. Dia bagi lantai lah. Paling simple kita ambil adalah lantai. Okey, satah dia. So, kita dah tahulah satah. Okey, arah objek yang perlu diunjurkan daripada, okey, kalau kita tengok daripada atas, so arah objek dia adalah ke bawah. Awak tengok ke bawah. Tengok ke bawah. Okey, kemudian yang kedua dia kata lukis garisan normal. Okey, garisan normal adalah garisan yang berwarna hijau. Awak kena lukis. Okey, sila lukis guna pembaris. Cikgu tulis kat sini, lukis guna pembaris. Jangan guna tangan, jangan guna kayu.
Okey, guna pembaris dan pembaris tersebut jangan patah, jangan gigit, jangan bergerigi. Mesti pembaris yang tegak, yang masih baru ataupun yang licin. Okey, licin. Dia tak bergerigi. Okey, jangan awak dah pergi asah-asah meja dekat kelas tu, kemudian awak nak guna untuk garis. Tak, sebabnya dia akan pembaris tersebut dia akan serpih-serpih macam tu So awak tak akan dapat garisan yang tegak. Okey. Okay, so bila awak dah lukis normal, okay, lukis normal, okay, kemudian tandakanlah titik supaya mudah. Okay, tandakan titik pada normal. Okay, dia kata kat sini sambung titik persilangan normal dengan satah untuk melukis. Okay, so kita tandakan dulu sebelum kita sambung. Okay, kemudian okay, lukis semula. Okay, so lukis semula satah yang awak akan dapat. Jadi awak sambung sahajalah. Macam tu. Okay, ambil pembaris. Pastikan sambung guna pembaris. Okay, cikgu tak ada untuk pembaris tak ada kat sini. Okay, cikgu boleh lukis elok-elok sahajalah. Okay, nanti cikgu akan guna pembaris. Okay, untuk soalan nanti insyaAllah cikgu guna pembaris. Okay, lukis tegak-tegak. Okay, dah siap. Dapat. Okay, so kita dah dapat satu pelan daripada atas lah. Okay, satu pelan yang dia jatuh pada satah mengufuk gambar pelan. Okay, kemudian dia cakap dekat sini, okay, unjuran ortogon dia akan jadi macam ni lah. Okay, daripada yang dekat bawah tu, bila awak lukis di atas kertas, dia akan jadi macam ni. Okay, nanti dia ada teknik dia sebenarnya. Okay, dia ada teknik dia sebenarnya. Okay, unjuran ortogon susun huruf adalah mengikut arah pandangan. Okay, jika awak tengok daripada atas, jadi okay, untuk sisi ni cikgu tengok contoh ni awak tengok daripada atas kan? Okay, so untuk sisi yang ni FA, so awak kena tulis F/A. Macam tu. Okay, kena isi satu-satu lah. Okay, untuk kalau kat sini pula awak akan nampak K/B. Okay, J/C. Okay, yang ni kalau ada satu tak ada slash, satu je lah tulis I. Okay, H. Okay, kita ada L, kita ada G. Okay, dan tepi tu adalah E/D. Macam tu. Okay, kemudian tulislah dia punya panjang sisi. Tulis satu sahaja pun tak apa. Okay, so 3, 1, 2. Dah siap. Okay, janganlah pergi tulis keliling semua. Boleh nak tulis, tak ada masalah. Okay, tapi fikir jimat masa. Tulis sekali sahaja. Okay. Okay, so kalau kita nak lukis pada arah pandangan daripada sisi, okay, sisi X. So anggap mata awak dekat sini. Okay, awak akan tengok. Okay, awak akan tengok sisi tersebut. Okay, jadi awak akan dapat okay, macam ni lah. Awak kena unjurkan garisan. Okay, buatkan normal. Okay, kenal pasti satah dia dekat mana. So kalau tengok daripada tepi, awak akan nampak dia jatuh pada dinding lah, bayang-bayang dia. Okay, unjuran ortogon dia jatuh pada dinding. Okay, so normal awak lukiskan ke arah dinding. Okay, lukiskan normal dia. Kemudian tadi tandakan. Okay, garisan tersebut. Sambungkan titik-titik dia. Sambungkan garisan dia. Sambung molek Okay, dah sambung. Lepas tu label. Okay, so label. Okay, jadi dia kata kat sini titik A, tengok sini titik A berada di belakang titik B apabila dilihat dari arah X. So kalau awak tengok daripada sini, B dulu baru A. Macam itulah. Okay, jadi sini B baru A, K baru L.
G baru F, H baru E, J, I dan C, D. Okey. Ikut sahaja dia punya arah pandangan awak. Okey, dan yang terakhir kita ada pandangan hadapan. Okey, sini pandangan sisi, ni pandangan hadapan. Sama jugalah step dia. Okey, bila pandang hadapan, so yang mana satah? Satah dia akan pergi kat belakang tu lah. Kat belakang tu akan ada satah. Ini awak kena bayangkan. Okey, ataupun awak suluh, ambil satu kertas, suluh pada dinding, ataupun ambil satu kertas, letak dekat situ, awak suluhkan. Okey, so akan dapatlah. Okey, yang pertama lukis garisan normal. Okey, kemudian tanda. Okey, kemudian sambung titik. Kemudian label. Okey, dia step yang sama juga. Okey, step yang sama. Okey, untuk diingatkan cikgu nak ingatkan. Okey, lukisan. Okey, lukisan biasanya dia minta dengan lukisan skala penuh. Okey, apa maksud skala penuh? Okey, dia bagi dalam gambar, kadang-kadang tu macam contoh ni 4 cm. Okey, dia tulis itu 4 cm, tapi kadang-kadang gambar tersebut tak sampai pun 4 cm. Okey, kecil ataupun gambar tersebut besar. Lebih daripada 4 cm. Tapi bila dia tulis 4 cm, awak kena lukis pun 4 cm. Okey, so kalau okey, dia beri 4 cm, so lukis 4 cm. Itulah maksudnya skala penuh ataupun skala sebenar. Tu maksud dia. Okey, skala penuh ataupun skala sebenar. Okey, jangan lupa pula. Okey, cikgu dah bagi tahu. Okey, sama jugalah label, kena label ikut mana dulu yang awak nampak. Okey, garisan yang condong, tolong jangan garisan condong, jangan ukur, dan dia memang takkan bagi ukuran. Okey, garisan condong jangan ukur dan dia memang takkan bagi ukuran. Awak hanya ukur garisan yang tegak. Contohnya 3 cm, 2 cm. Okey, berhenti 3 cm. Okey, berhenti dekat 2 cm. Kemudian yang dekat berhenti tu ambil pembaris, sambungkan sahaja. Tak perlu ukur. Dekat kertas dapat macam ni, dekat soalan dapat macam ni, tapi jawapan aku lukis dapat macam ni. Tak apa. Tak ada masalah. Yang penting 3 cm dengan 2 cm adalah betul. Betul panjang dia 3 cm, betul panjang dia 2 cm. Dan bawah ni betul panjang dia 6 cm. Macam tu so itu untuk lukisan. Awak rasa kalau awak dengan cikgu macam awak rasa mungkin banyak sangat input yang awak dapat, takut pening kan? Tapi insya-Allah bila lukis sebenarnya lebih mudah daripada apa yang cikgu terangkan. Okey, so ini dia bagi contoh lain lah. Okey, contoh lain silinder. Okey, kalau tengok daripada atas akan dapat bulatan. Okey, silinder kalau tengok daripada tepi akan dapat segi 4 tepat. Macam itulah. Okey, sebenarnya kena tengok banyak-banyak contoh supaya awak akan dapatlah apa bentuk dia. Okey, yang ini dia bagi bentuk piramid. Okey, bentuk piramid. Macam tu juga kalau bentuk piramid, tengok daripada atas kita akan dapat bentuk segi 4 ataupun diamond. Okey, tapi kalau tengok daripada tepi nampak segitiga. Macam tu. Kalau tengok daripada okey, dia tak adalah dapat 1 point dia dapat macam ni. Okey, macam ni ataupun kalau sisi kita akan dapat segitiga lah macam tu. Segitiga. Okey, so untuk yang ni sebab tu cikgu kata pentingnya imajinasi supaya awak boleh imagine macam mana bentuk yang akan awak dapat. Okey, so kita nak pergi kepada buku kerja. Okey, buku kerja. Sekejap
Okey, next kita akan pergi sini. Okey, dia kata dekat sini. Okay, dia kata tandakan betul pada unjuran ortogon yang betul bagi rajah di bawah dari arah pandangan yang diberikan. Okey, pandangan yang diberikan dia ambil pandangan sisi Y. Okey, pandangan sisi Y. Okey, so sini sisi Okey, so awak akan ada satu satah lah dekat sini. Kan? Anggap awak ada satu satah dekat bawah, dekat tepi tu. Okey, kita cantik sikit. Okey. Katakanlah ada dinding kat situ. Okey, awak penyekkan bentuk tersebut. Rapat sangat pula dinding ni. Okey, awak penyekkan bentuk tersebut ke tepi dinding tu. Okey, rapatkan ke dinding. Okey, awak tolakkan. Okey, tolakkan ke dinding. Okey, so awak akan dapat bentuk dia adalah okey, okey, awak akan nampak ni kan, satah ni kan, depan ni. Okey, awak akan nampak satah depan tu, tapi dia ada dua keping. Sebab apa? Dia terpisah dekat sini. Okey, dia terpisah kat sini ni dia ada garisan di tengah-tengah. Okey, so yang mana ada garisan tengah-tengah? Yang ni lah. Okey, ni. Okey, bentuk segi empat yang ni. Ni bentuk dia. Okey. Tapi dia ada satu garisan di tengah-tengah. Okey, kalau cikgu suka highlight kan dua satah tu. Macam tu. Okey, so akan nampak lah dua keping. Bila dia dah terpenyek kat dinding, dia akan nampak sekeping je. Yang ni dia memang nampak bertingkat. Tapi awak kena bayangkan dia penyek kat dinding. Tolakkan rapat betul ke dinding. Okey, so awak akan dapat inilah dia. Okey, seterusnya inilah yang kita nak lukis. Okey, dia kata lukis dengan skala penuh. Okey, skala penuh. Ni skala Y. Okey, bolehlah. Okey, lukis dengan skala penuh. Unjuran ortogon bagi rajah di bawah dari arah pandangan yang diberikan. Okey, so tips cikgu adalah tengok dia bagi pandangan arah mana, cari anak panah. Okey, kemudian tulis. Okey, ini adalah pelan. Okey, X adalah sisi dan Y adalah hadapan. Okey, macam tu Okey, jadi Z adalah pelan. Pelan kita tengok dari atas turun ke bawah. Okey, so pelan dari atas turun ke bawah. Okey, lukisan awak sebenarnya boleh tonggeng terbalik. Maksudnya awak tak nak pusing pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi ni cikgu nak bagi kita nak lukis macam nilah. Okey, kita anggarkan dia macam ni. Awak akan dapat macam ni, G, sini F, sini J dan sini H. Apa maksud cikgu terpusing? Okey, awak boleh dapat bentuk yang sama tapi dengan ukuran katakanlah sini 4 kan, sini 2. Okey, boleh juga jadi awak dapat sini H, sini J, sini G, sini F.
Okey, boleh juga. Okey, HJ sini 2. Okey, dan GH sini adalah 4. Sama macam tu. Pun boleh juga. Maksudnya awak pusingkan gambar tersebut. Boleh, tak ada masalah. Yang penting ukuran dan juga label adalah betul. Okey, ukuran dan label mesti betul. Itu syarat dia. Okey, so kita nak mula melukis. Okey, cikgu pun sebenarnya cikgu nak cuba ni sebabnya sini ada ni Okey, kita letakkan okey, pastikan 90 degrees lah. Okey, kalau cakap buku cikgu ni bolehlah nampak 90 degreesnya. Okey, dia dah ada ukuran dia dah. Okey, 90 degrees. Okey, sekarang ni kita nak lukis. Okey, cikgu nak lukisan dia yang ni Okey, so cikgu nak lukis 2 cm lah. Okey, ni dia ada lukisan dia. Dia ada dia punya tu. Okey, 2 cm. Kenapa dia macam tu? Okey, 2 cm. Okey, kemudian cikgu nak lukis yang untuk 4 cm pula. Okey, tak apa. Yang ada lebih tu nanti kita akan padam Kita pusing lah. Ni dia punya cabaran dia lah. Kalau cikgu nak melukis atas ni, kena betul-betul lah. Okey, ada lebih sikit tu kan. Okey, cuba cikgu padam. Okay, nanti awak kena lukis mesti tepat cikgu ni tak boleh nak dapat tepat sebabnya dia macam ni sikit. Okay, so cikgu nak ambil 4 cm juga. 4 cm boleh dapat ni sebenarnya 4 cm. Okay, kita tengok, kita ambil ke bawah sikit. 1, 2, 3, 4. Okay, dapat dah. Okey, seterusnya 4 cm lagi. Pastikan garis awak punya tu tegak lah. Okey, awak lukis nanti senang, mudah je. Okey. Macam mana nak pastikan dia cukup ukuran dia tu nanti lepas garis tu awak kena ni balik. Ni dah lari dah. Okey, lepas awak lukis tu awak kena ni balik. Okey, mana yang lebih tu padam lah. Okey, sini cikgu ada lebih juga. Allah. Okey, dan 2 cm lagi. Okey, next 2 cm. Okey. Okey dah. Lepas tu label lah. Okey, label iaitu cikgu lukis tadi. Okey, G H J F. Okey, GH 4, JF 2. Macam tu. Okey. So, ukuran betul tepat. Ukuran tepat. Dapat markah. Okey, label dan label dia punya tu dan ukuran. Okey, label huruf dan juga label bucu dan ukuran. Okey, label bucu dan ukuran.
Okey, tulis berapa cm. Okey, dapat juga markah. Okey, pastikan awak punya gambar tersebut, okey, pastikan, perhatikan dia punya bucu dia mesti bertemu. Tak ada garis yang macam ni, tak boleh. Okey, kalau terlebih macam ni pun, okey, tak boleh. Salah. Okey, ni tak boleh. Okey, sini macam ni pun tak boleh. Ni macam ni pun tak boleh. Okey, so lukis tu mesti kena tepat, mesti kena cantik-cantik dan kemas. Okey, cantik dan kemas. Kemas. Cantik. Okey. So bila kita tengok sekali tu, okey, betul ni. Betul ni. Okey, betul ni. Lepas tu barulah pemeriksa tu nanti cikgu akan ambil. Kalau cikgu pemeriksanya, cikgu akan ambil pembaris, cikgu akan ukur setiap garisan awak. Label mesti betul. Kedudukan label mesti betul. Panjang pendek 2 cm ke 3 cm ke 4 cm ke mesti betul. Okey. So, cikgu nak latihan. Okey, latihan adalah, okey, homework awak adalah, okey, buat soalan nombor 2, 3. Okey, nombor 2, nombor 3. Okey, kemudian okey, awak kena buat soalan yang ni soalan, okey, ni soalan A kan, soalan 4A. Okey, awak kena buat soalan 4B. Okey, kita cancel dulu. Okey. Okey. Ini 4B. Ni. 3 ni. So ada 5 gambar yang awak perlu lukis. Okey, 5 gambar yang awak perlu lukis. Cikgu dah tunjuk 1. Okey, next cikgu akan tunjuk lagi yang lain lah, macam mana bentuk dia. Okey, macam mana bentuk dia cikgu akan tunjuk. Awak akan dapat lah macam mana kita nak lukis. Okey, cikgu takkan setiap kali gambar rajah tu cikgu akan lukis guna skala penuh lah. Tapi kalau awak request untuk cikgu lukis skala penuh, boleh, tak ada masalah. Sebabnya kita akan ambil masa sikit untuk lukis skala penuh. Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu akan cuba. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, pelajaran baru tapi cikgu rasa dan cikgu yakinlah tak terlalu susah. Okey, mudah sebabnya dia bukan apa, dia tak perlukan pengiraan. Jadi dia akan benda baru bagi awak dan mudah lah. Dia sebab dia tak perlu kira matematik, tapi tak perlu kira. Awak hanya perlu lukis sahaja, tapi kena alert lah dengan dia punya sisi, mana arah dia. Okey, mana pandangan hadapan, mana pandangan sisi dan juga mana pandangan pelan ataupun pandangan atas. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa pada video yang akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.